Singapura tidak mengambil tindakan ekstrim untuk menutup sepenuhnya sempadan semasa pandemik COVID-19, tetapi mengambil pendekatan yang fleksibel untuk memastikan fleksibiliti dan sambungan dengan bandar-bandar besar di seluruh dunia yang telah mendapat pujian dari masyarakat antarabangsa. Dalam keadaan ini, apabila beberapa negara di sekelilingnya mengambil langkah-langkah menutup bandar dan sempadan untuk melawan pandemik, dasar pencegahan wabak Singapura dianggap lebih manusiawi oleh beberapa lapisan kelas menengah dan kaya yang membawa keluarga mereka ke Singapura untuk menghindari wabak. Walau bagaimanapun, masalah jualan hartanah yang terus merosot di Johor Bahru, negeri Johor, telah menjadi topik hangat yang diperbincangkan sekarang. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Sewa rumah meningkat 40% dalam 3 tahun. Boleh dikatakan bahawa selepas wabak COVID-19, permintaan untuk rumah tinggal meningkat akibat kerja dari rumah dan keperluan untuk apartmen persendirian daripada keluarga kaya yang memilih untuk membangun di Singapura. Ini menyebabkan harga hartanah persendirian Singapura meningkat dan mempengaruhi kenaikan harga kediaman awam oleh kerajaan. Pada masa yang sama, harga sewa untuk apartmen persendirian dan kediaman awam juga meningkat. Dalam tempoh 3 tahun lepas, harga sewa telah meningkat sebanyak 43% dan 39% masing-masing. Sejak wabak COVID-19 berlaku, kerajaan Singapura menyedari bahawa kenaikan harga hartanah telah melepaskan diri dari dasar pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, pada tahun 2020 dan 2022, kerajaan telah mengawal harga hartanah. Walau bagaimanapun, harga hartanah masih meningkat. Berbanding dengan pertumbuhan ekonomi Singapura sebanyak 3.6% pada tahun 2022, keuntungan daripada pelaburan atau spekulasi hartanah lebih tinggi, dan ini telah menjadi impian ramai orang. Pada tahun 2023, ahli politik Singapura dari pelbagai kumpulan politik mula menekankan masalah kenaikan harga hartanah yang menyebabkan kebimbangan rakyat terutamanya mengenai keupayaan mereka untuk membeli kediaman di masa hadapan. Pembangkang parti telah menunjukkan kekurangan dalam dasar perumahan yang ada, dan ini memaksa kerajaan untuk memberi perhatian kepada penambahbaikan dasar perumahan. Dalam bajet kewangan tahun 2023, kerajaan Singapura telah memperkenalkan insentif sehingga $70,000 untuk pembeli pertama untuk membantu meringankan beban rakyat dan membantu golongan muda mencapai impian mempunyai rumah sendiri. Kerajaan campur tangan untuk menyejukkan pasaran hartanah. Namun, data anggaran yang diumumkan oleh kerajaan Singapura pada 14 April menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi negara itu pada suku pertama tahun 2023 hanya meningkat sebanyak 0.1% berbanding dengan pertumbuhan 2.1% pada suku sebelumnya. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura meramalkan kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Singapura untuk tahun 2023 akan mencapai antara 0.25% hingga 2.5%, lebih rendah daripada kadar pertumbuhan 3.6% pada tahun 2022. Pada hari yang sama, pihak berkuasa pengurusan kewangan Singapura mengumumkan dasar kewangan negara itu akan kekal stabil. Dari situ, kita dapat melihat bahawa dengan data ekonomi yang dikeluarkan, terutama inflasi yang tinggi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, kerajaan Singapura bimbang jika tidak campur tangan dalam pasaran hartanah, ia akan sukar untuk dikekalkan dalam jangka masa panjang. Oleh itu, Singapura mengumumkan langkah-langkah menyejukkan pasaran hartanah dengan mengenakan cukai setem pembeli tambahan, ABSD, mulai 27 April. Cukai setem ini dinaikkan sebanyak 3 hingga 30% untuk pembelian hartanah kediaman. Antara yang paling terjejas adalah pembeli asing yang perlu membayar ABSD sebanyak 60% berbanding dengan 30% sebelum ini. Ini adalah tindakan pengawalan hartanah ketiga yang diambil oleh Singapura sejak wabak COVID-19 berlaku selama 3 tahun. Namun, adakah kenaikan cukai setem pembeli ini benar-benar dapat menyelesaikan masalah ini secara muktamad? Stabiliti politik menarik pembeli. Pada hari ketiga selepas kerajaan Singapura mengumumkan kawalan hartanah yang ketiga, 29 April, seorang pembangun telah melancarkan projek baru, Park Greenwisi. Menurut laporan media, 70% unit telah terjual pada hari yang sama. Oleh itu, kawalan terbaru ini adalah hal kecil bagi mereka yang ingin membeli rumah. Mereka yang ingin membeli terus memasuki pasaran.
ABSD tidak menghalang pembeli daripada memasuki pasaran. Selama bertahun-tahun, harga tanah di Singapura semakin mahal, kos pembangunan semakin meningkat, kos bahan binaan dan buruh meningkat selepas wabak COVID-19. Jangan harap kawalan hartanah baru akan menurunkan harga rumah atau menyesuaikannya ke bawah. Melambatkan kadar kenaikan adalah tindak balas pasaran terendah. Oleh itu, harga rumah jangka sederhana dan panjang masih boleh mengalih ke atas. Dalam 3 tahun lalu, harga sewa rumah di Singapura meningkat lebih daripada 30% dan inflasi menyebabkan mata wang merosot nilai. Hartanah mempunyai kesan mengekalkan nilai. Di samping itu, stabiliti politik yang panjang di Singapura mungkin menjadi daya tarikan terbesar untuk pelabur, termasuk spekulasi, dalam hartanah. Melihat keadaan hartanah di Malaysia. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Pembangunan Tempatan Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, 80% daripada hartanah yang tidak terjual di Johor adalah kondominium perkhidmatan bernilai lebih daripada RM500,000. Angka ini menunjukkan bahawa masalah hartanah mewah yang tidak terjual di Johor sangat serius dan memberi kesan negatif kepada ekonomi dan sosial tempatan. Sebelum ini, Kementerian Dalam Negeri pernah membuat kajian bahawa jika kerajaan dapat menarik 1,000 orang asing untuk menyertai program MM2H dan mempunyai sekurang-kurangnya RM1 juta simpanan di negara kita, ia akan memberi pendapatan sebanyak RM1 bilion kepada negara kita, sambil membantu menyelesaikan masalah hartanah yang tidak terjual. Untuk masalah hartanah yang tidak terjual di Johor, kerajaan Malaysia sepatutnya memikirkan punca masalah ini dan membentuk penyelesaian. Situasi semasa adalah bahawa kerajaan Singapura telah mengumumkan pada 27 April bahawa cukai cap jari untuk pembelian hartanah oleh orang asing akan meningkat daripada 30% kepada 60%. Tindakan ini akan menyebabkan beberapa orang asing memandang ke arah Johor Bahru untuk membeli hartanah tempatan. Menggalakkan pelaburan asing di Johor Bahru. Berbanding dengan Singapura, kos pelaburan hartanah oleh warga asing di Johor Bahru adalah lebih rendah, dengan saiz dan harga hartanah yang lebih kompetitif. Trend ini adalah berita baik untuk pasaran hartanah di Johor. Kerajaan boleh mempertimbangkan untuk menarik lebih banyak warga asing untuk membeli hartanah di Johor Bahru dengan menurunkan cukai dan mengambil langkah-langkah dasar lain. Ini boleh membantu mengatasi masalah jualan hartanah kelas atas di Johor. Jika pasaran hartanah di Johor terus mengalami penurunan jualan, ia akan memberi kesan negatif kepada ekonomi negara kita. Pertama, sektor hartanah adalah salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi banyak negara. Jika jualan hartanah terus menurun, ia akan menjejaskan keuntungan syarikat hartanah dan pembangun hartanah, yang akan terjejas teruskan operasi dan rancangan pembangunan mereka. Industri sampingan dalam sektor hartanah seperti pembinaan, pengubahsuaian, dan pembuatan perabot juga akan terjejas, yang akan menyebabkan penurunan peluang pekerjaan. Kedua, penurunan jualan hartanah juga akan memberi kesan terus ke atas hubungan pasaran penawaran dan permintaan dalam sektor hartanah. Penurunan permintaan yang ketara boleh menyebabkan harga hartanah turun. Ini berlaku kerana pembangun hartanah akan terpaksa menjual hartanah yang tersimpan di tangan mereka. Ia boleh memberi kesan terus pada harga hartanah di pasaran dan menyebabkan kehilangan yang besar kepada pelabur dan pemberi pinjaman yang tidak dapat memperoleh pulangan yang dijangkakan dari pemberian dan penjualan hartanah. Selain itu, penurunan jualan hartanah juga akan memberi kesan terus kepada pendapatan cukai hartanah kerajaan. Kerajaan bergantung kepada pendapatan cukai hartanah untuk menyokong perkhidmatan awam dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jambatan, sekolah, hospital, dan lain-lain. Jika jualan hartanah turun, kerajaan mungkin akan mengalami risiko pendapatan cukai yang lebih rendah, yang akan menurunkan kualiti dan skop perkhidmatan awam. Ini boleh membawa kepada kemelesetan ekonomi keseluruhan kerana kerajaan tidak dapat menarik lebih banyak pekerja dan pelabur. Dalam hal ini, masalah penurunan jualan hartanah bukan sahaja adalah masalah pasaran, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Kerajaan dan agensi berkaitan perlu mengambil langkah-langkah yang berkesan untuk membantu memulihkan pasaran hartanah dan memastikan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Adakah anda bersetuju? Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.